kesempatan selepas waktu maghrib dan isya ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tazkirah ataupun peringatan. Mudah-mudahan ianya menjadi manfaat, saham akhirat kita, jadi pahala, jadi pengampunan dosa bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan, tanfa'ul mukminin, bermanfaat bagi orang yang beriman. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari nombor 6467. Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Maksudnya Nabi SAW bersabda, beramallah setepat dan sehampir mungkin dengan petunjuk Nabi SAW, dan selalulah berikanlah khabar gembira, kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan dimasukkan ke dalam syurga oleh sebab amalannya. Masya Allah. Mereka para sahabat bertanya, engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Maksudnya apa? Engkau pun masuk syurga bukan dengan kerana amalan kau, wahai Rasul? Sahabat bertanya. Baginda menjawab, aku pun tidak. Masya Allah. Tahap Nabi SAW punya amalan, tahap Nabi SAW punya tahajud, doa, zikir, istighfar, taubat. Tahap Nabi SAW. Apabila baginda ditanya, baginda SAW jawab, aku pun masuk syurga bukan dengan sebab amalan aku. Tahap Nabi SAW punya amalan. Kalau tahap kita punya amalan, tuan-tuan, amalan sudahlah tak banyak, rasa dosa lagi banyak. Sama-sama kita insafi diri kita, tuan-tuan, terutama orang yang bercakap ni. Allahu Akbar. Baru buat amalan sikit dah rasa macam baik, nampak keburukan orang. Allahu Akbar. Sangka buruk dekat orang. Orang ada lebih sikit daripada kita, kita dah start sangka buruk dengan orang. Kita pergi masjid, kita boleh berceramah, kita boleh mengajar, kita boleh datang masjid, dengar kuliah, kita dah rasa lebih baik daripada orang. Kita nak masuk syurga dengan amalan kita yang begitu? Masya Allah. Jauh sekali, tuan-tuan. Nabi SAW ditanya, engkau pun wahai Rasul tidak dapat masuk syurga dengan amalan engkau, wahai Rasul? Nabi SAW sehari bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak, tuan-tuan? Kita hari ini bertaubat juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Tapi kadang kita istighfar, kadang semata-mata kerana apa? Kan kadang-kadang ada orang bagi tahu kalau kita nak rezeki kita luas kena banyak istighfar. Betul. Tak dinafikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Nuh. Apa ya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada aku. Akulah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka akan diturunkan daripada langit hujan-hujan yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alna, kan, maka akan diberikan harta, diberikan anak pinak. Kan betul. Dengan sebab kita istighfar, kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan kita. Allah Taala murahkan rezeki kita. Tapi kadang-kadang dalam masa yang sama kita istighfar banyak-banyak tu, kadang dalam hati kita, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, nak kaya, nak kaya, nak kaya. Begitu kita kadang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Kadang-kadang kita, orang kata nak rezeki luas, kan? Kita solat duha. Betul, tak dinafikan solat duha.
Kita pun solat duha, masya-Allah, sama-sama kita ingat memperingati pada malam ni tuan-tuan. Semata-mata kita ubah balik niat kita. Kita perbetulkan balik niat kita. Walaupun tidak salah, walaupun itu fadilatnya pun Nabi SAW bagi tahu. Sama-sama kita ubah. Aku istighfar semata-mata kerana aku banyak dosa. Aku solat duha semata-mata kerana aku kurang pahala. Aku inginkan banyak lagi pahala, dapat redha Allah, dapat masuk syurga. Tapi kita dalam solat duha, 2 rakaat je solat duha, dalam masa yang sama, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Kan? Tak salah. Tapi kita masih mengharapkan balasan dunia lagi. Tak salah tuan-tuan. Tapi apatah lagi. Lagilah bagus kalau kita tingkatkan lagi kita punya amalan ni betul-betul semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW punya amalan tuan-tuan, solat malam Nabi SAW, sahabat ikut dari belakang. Nabi SAW solat malam. Habis Al-Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Alladzina sampailah muflihun. Sahabat pun rasa lepas ni Nabi rukuk ni. Kan? Rupanya Nabi solat sampai habis 1 juz. Kita tuan-tuan, solat kadang 1 muka surat pun kita dah sakit lutut, kita boleh tahan. Imam pun sama juga, penat juga. Sahabat Nabi SAW ikut Nabi solat habis surah Al-Baqarah tuan-tuan. Habis surah Al-Baqarah tu 3 juz lebih. Hampir ke 4 juz kalau tak salah. Surah Al-Baqarah, lepas surah Al-Baqarah surah Ali Imran. 3 juz. Kemudian mereka anggap, ingat lepas habis surah Al-Baqarah ni pun tuan-tuan, mungkin Nabi nak sujud ni, Nabi nak rukuk ni. Rupanya Nabi sambung pula surah Ali Imran. Masya-Allah. Tahap tu punya Nabi punya amalan, solat Nabi sampai kaki bengkak. Nabi SAW solat sampai kakinya bengkak. Apabila ditanya, kenapa wahai Rasul, sedangkan engkau sudah dijamin syurga, engkau dah diampunkan dosa, afala tashkurun, apakah tidak boleh aku ni untuk jadi hamba yang bersyukur? Tanda Nabi nak bersyukur tu tuan-tuan, solat Nabi sampai kaki bengkak. Cuba kita berdiri lama. Pernah dalam hidup kita ni berdiri lama sampai kaki kita bengkak? Mungkin kita tak pernah ada sejarah tu tuan-tuan. Kalau orang yang berpenyakit mungkin, kan, macam mak mertua saya, kan, berdiri lama sikit kaki bengkak, kan, itu sebab penyakit, buah pinggang, kan, kencing manis dan macam-macam. Tapi Nabi SAW punya amalan sampai tahap begitu pun apabila sahabat tanya, adakah wahai Rasul, engkau pun masuk syurga bukan dengan sebab amalan kau wahai Rasul? Baginda menjawab, aku pun tidak, melainkan bimaghfiratin wa rahmatin. Bimaghfirah wa rahmah. Aku pun tidak, melainkan aku masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala telah melindungiku dengan keampunan dan rahmatnya. Allahu akbar. Masuk syurganya Nabi SAW itu dengan maghfirah, pengampunan Allah, kemaafan Allah, dan juga rahmat Allah, kebaikan Allah. Bukan Nabi SAW saja, sahabat kita juga termasuk. Kita ni masuk syurga bukan dengan sebab amalan kita yang hebat, bukan sebab ilmu kita yang hebat, bukan sebab kita pandai bercakap, bukan sebab kita pandai berceramah. Allahu akbar. Kita masuk syurga semata-mata dengan keampunan dan rahmat Allah. Sama-samalah kita minta keampunan dengan Allah Ta'ala. Banyaknya dosa kita ni, Allahu akbar. Dosa hati yang ikhlas, tak ikhlas, dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, banyaknya kita ni tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan sama-sama kita ubah, kan? Kita duduk majlis ilmu ni sama-sama sebab apa? Kita nak pengampunan dosa Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Sebelum ni saya pernah sampaikan kelebihan orang yang duduk menunggu masuknya waktu solat ke waktu solat yang lain. Duduk saja menunggu. Tuan-tuan habis solat maghrib, dan tuan-tuan menunggu nak masuk solat isyak. Dalam waktu kalian menunggu tu, dalam 40 minit, 30 minit, ada pula tazkirah, tuan-tuan duduk tu, itu tu dah jadi pengampunan bagi kita. Mungkin kita tak mampu nak istighfar banyak-banyak. Cuba angkat tangan kat sini, siapa yang istighfar dah sehari 1000?
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Saya pun tidak, tuan-tuan. Peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kita ni jenis yang alhamdulillah solat 5 waktu jaga, dapat pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala gerakkan hati kita. Jauhkan daripada sifat-sifat mazmumah. Bukan sebab aku ni hebat, tapi sebab pilihan Allah Subhanahu wa taala kita dapat datang ke rumah Allah. Bukan sebab aku mengaji agama, bukan sebab aku dah pencen, bukan sebab aku dah lapang, tapi dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Duduk antara waktu maghrib sampai isyak ni, tuan-tuan, menunggu masuknya waktu solat ni, dan para malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, kau ampunilah dia, ya Allah. Kau berilah rahmat pada dia, ya Allah. Kau terimalah taubat dia. Jadi tuan-tuan, kita berazam, tiap kali solat maghrib menunggu isyak ni, tuan-tuan, duduk dah di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berwudu dan juga dalam keadaan tidak mengganggu orang lain. Kita duduk. Kalau tak ada kuliah, kita duduk zikir ke, kita duduk ngaji Al-Quran ke, kita duduk berzikir ke, ataupun kalau malas sangat berzikir ngaji Quran, ambillah handphone ni, buka YouTube, dengar ceramah ustaz ke, cari live ustaz ke, kan, duduk. Sementara menunggunya masuk waktu nak ke isyak ni, kita dapat doanya malaikat minta keampunan untuk kita ni selama 40 minit, 35 minit kita duduk dengan tazkirah ni. Padahal kita pun tak pernah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 minit. Pernah kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengok jam, dah setengah jam dah tu istighfar. Tak pernah dalam hidup kita. Tapi tuan-tuan, bertepatan dengan hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi SAW masuk syurga dengan keampunan, bimaghfiratin, maghfirah, keampunan, dan birahmatin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa guna kita buat amalan kalau begitu? Mungkin ada tanya, ustaz, apa guna kita buat amalan banyak-banyak? Bergunalah. Bergunanya untuk apa? Untuk dapatkan keampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala tengok kita buat amal soleh, Allah Taala ampun dosa kita. Allah Taala tengok kita buat amal soleh, dengar kuliah antara maghrib isyak, datang awal ke rumah Allah Subhanahu wa taala 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu solat, Allah Taala suka, Allah Taala ampun dosa kita. Memanglah bukan dengan amal soleh kita masuk syurga tadi, tapi dengan maghfirah, keampunan dan juga rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, nak dapat rahmat Allah, nak dapat keampunan Allah dengan buat amal soleh. Masya Allah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi ke hadis yang seterusnya. Jadi adalah amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang Nabi SAW terus tulis pahalanya begitu besar dan syurga terus. Masya Allah. Kadang amalan-amalan ni mudah untuk kita buat, hari-hari kita boleh buat, tapi mungkin sebab kita kurang dengar tazkirah, ataupun kita kurang dengar kepentingan perkara itu, sehingga kita lupa untuk baca beberapa doa, beberapa amalan yang Nabi SAW sampaikan melalui hadis yang sahih. Masya Allah. Salah satunya mengucap 2 kalimah syahadah selepas ambil wudu. Allahu Akbar. Kadang kita ni tuan-tuan sehari 5 kali ambil wudu. Habis ambil wudu, habis gitu saja. Doa apa pun kita tak baca. Allahu Akbar. Padahal kita dah pernah dengar dah, ada fadilat-fadilat dia, ada kelebihan-kelebihan dia. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Maksudnya, tidaklah salah seorang daripada kalian berwuduk, lalu dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membaca. Nabi SAW ingatkan kita, ambil wuduk dan sempurnakan wuduknya. Sempurnakan tu apa, tuan-tuan? Amalan-amalan sunnah tu kita buat semaksimum mungkin.
Contohnya dengan bermiswak, contohnya menyela-nyelai jari, walaupun itu bukanlah wajib, tapi menyempurnakan wudu, menggunakan air yang seminimum mungkin, buka paip jangan laju-laju. Lepas tu dalam berwudu tidak bersembang-sembang. Hukumnya makruh dalam wudu tu kalau boleh betul-betul kita tawajuh ingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan sedih tengok dekat tempat wudu dia bersembang. Nanti sebelum takbiratul ihram pun ada yang bersembang lagi. Apalah mustahaknya sangat mengalahkan Perdana Menteri urusannya itu pentingnya. Sampai sebelum takbiratul ihram pun ada yang bergurau lagi, bersembang lagi. Allahu akbar. Patutnya kita ketika berwudu pun kita dah ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum takbiratul ihram pun kita dah ingat Allah Subhanahu wa taala. Barulah sampai tahap yang Nabi SAW sebut tadi, ambil wudu dan menyempurnakan wudunya. Berarti ada orang yang ambil wudu tak sempurna wudunya. Jadi kita sempurnakan wudu kita dengan kita buat contohnya miswak, kayu sugi. Mungkin di antara kita ada yang seumur hidup tak pernah lagi pakai kayu sugi. Cuba pakai kayu sugi tuan-tuan, harga tak mahal pun. Kan tuan-tuan bayar top up handphone tuan-tuan tu lagi mahal. Kan kayu sugi harga RM2 aja. Masya-Allah. Nabi SAW bersabda, orang yang solat ataupun berwudu dengan menggunakan miswak 70 kali lebih baik solatnya. 70 kali. Jadi siapa-siapa yang boleh beli banyak-banyak, letak dekat depan tu, sila ambil satu sedekah. Balik try guna tuan-tuan. Tuan-tuan gigit kayu tu dia boleh jadi macam berus. Gosok 3 kali ke 4 kali ke berwuduk dengan menggunakan miswak. Dan juga dia ada 2 sunnah. Satu ketika berwuduk, satu sebelum solat, inda kulli solatin. 2 ni pun sunnah. Kalau tak dapat kita nak buat, sekurang-kurangnya buatlah salah satu. Ada orang mampu buat 2-2, masya-Allah terbaik. Ketika wuduk pun dia bermiswak, ketika sebelum takbiratul ihram pun dia bermiswak, masya-Allah. Kadang kita tengok orang geli sebelum takbiratul ihram bermiswak. Apa nak geli tuan-tuan? Benda tak biasa dengan kita. Itu sebab kita geli. Kan? Benda tu sunnah Nabi SAW. Boleh tuan-tuan, silakan beli dan kita infak sama-sama. Baik. Barang siapa tidaklah salah seorang daripada kalian berwuduk, lalu dia menyempurnakan wuduknya itu, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah saja tuan-tuan. Habis wuduk baca, tak perlulah nak angkat tangan ke, tapi ada adab dia. Kalau adab dia, tata cara dia, kalau saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau tak salah, ada juga dalam kitab-kitab fiqh kita punya mazhab, sebaik-baiknya menghadap kiblat dan tadah tangan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu sebaik-baiknya. Tapi kita tengok situasi juga. Contoh kalau hari Jumaat. Hari Jumaat orang beratur nak ambil wuduk kadang. Kita habis wuduk, kita boleh pula duduk kat tempat wuduk tu, baca pula lagi panjang doa. Kan orang duk menunggu kita. Tengok situasi. Kan. Tapi sekurang-kurangnya bacalah syahadah. Semua orang tahu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa ganjaran dia? Melainkan pasti dibukakan untuknya ke-8 pintu syurga, sehingga dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim sahih nombor 234. Masya-Allah. Biasa amalan-amalan yang mudah begini, dia mudah juga lupa tuan-tuan. Kan? Dia mudah juga lupa. Istiqomah tu yang penting, bukan sesekali buat. Kena istiqomah. Kan? Nak dapat istiqomah ni macam mana? Kadang-kadang benda-benda begini kita selalu lupa. Banyak dengan tazkirah. Kan? Tu pentingnya ada tazkirah. Sesungguhnya inilah satu-satunya zikir selepas wuduk yang sabit dengan hadis yang sahih. Ia sangat ringkas dan mempunyai fadilat yang sangat besar. Malangnya tidak ramai yang mengamalkannya. Masya-Allah. Kemudian disambung daripada itu mengenai hadis yang satu lagi yang berkenaan dengan, selain itu dalam riwayat
Al-Imam At-Tirmidzi terdapat tambahan lafaz yang tadi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sahaja. Ada juga tambahan wa ja'alni min ibadikas solihin. Jadi 3 version kita boleh pilih. Sekurang-kurangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa tak hafal tuan-tuan? Semua orang hafal kan? Lepas tu tambah lagi. Kalau kita ingat, kita baca ni Arab dia. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang kedua. Yang ketiga kita tambah lagi. Wa ja'alni min ibadikas solihin. Boleh pilih salah satu. Tak mampu 3, ambil 2. Tak mampu 2, ambil 1. Takkanlah 1 pun tak mampu. Jangan sampai kita lupa. Masya Allah. Hadis itu sahih. Kerana itulah ada ulama seperti Al-Imam An-Nawawi turut menganjurkan supaya dibaca tambahan doa tadi selepas wudu. Mudah-mudahan ianya kita ni termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Beramallah setepat mungkin dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak mampu beramal sehampir mungkin dengan petunjuk baginda, amallah yang semampu kita. Baik, itu mengenai doa selepas ambil wudu. Kemudian kita pergi ke hadis yang seterusnya. Ini pun tuan-tuan, masya-Allah, besar dia punya ganjaran dia. Iaitu solat sunat 2 rakaat selepas berwudu. Solat sunat wudu. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim itu berwuduk lalu dia memperelokkan wuduknya. Tengok, hadis yang ni pun Nabi sebut lagi, memperelokkan wuduknya. Penting sangat kita ni kena hati-hati dalam wuduk. Jangan gopoh gapah, jangan laju-laju, slow-slow, pastikan rata. Kalau muka kita basuh, kita sapu. Tangan kita basuh, kita sapu. Kepala kita basuh, kita sapu. Kaki kita pun kita basuh, kita kena sapu. Ada orang kaki tak mau sapu. Kan? Dia buka je paip besar-besar, dia buat gitu-gitu saja. Kurang sempurna. Kan? Nama pun basuh itu mestilah disentuh, disapu. Tidaklah seseorang muslim itu berwuduk lalu dia memperelokkan wuduknya itu. Kemudian dia berdiri seraya bersolat sunat 2 rakaat dengan menghadap seluruh lubuk jantung dan wajahnya kepada Allah dalam 2 rakaat solat itu. Maksudnya solat yang betul-betul khusyuk 2 rakaat, melainkan telah diwajibkan untuknya syurga. Allahu Akbar. Ini solat sunat wudu. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menganjurkan kita supaya menunaikan solat sunat 2 rakaat selepas wudu. Ia mencukupi sebarang solat sunat. Mencukupi sebarang solat sunat. Maksudnya dia mencukupi sebarang solat sunat. Termasuklah solat sunat sebelum solat fardu, solat sunat tahiyatul masjid dan juga sebagainya. Maksudnya habis tuan-tuan habis ambil wuduk tu, tuan-tuan solat sunat 2 rakaat. Yang afdalnya tuan-tuan asing-asingkan. Kalau waktu yang banyak, dan juga kita ni tuan-tuan perlukan pada pengampunan Allah, perlukan kepada rahmat Allah. Ma aktsaru fi'lan aktsaru sawaban. Lebih banyak kita beramal, lebih banyak pahalanya, walaupun sekurang-kurangnya 2 rakaat saja. Kan, maknanya kita habis wuduk tu, kita solat sunat tahiyatul masjid pun dah kira okey. Yang penting 2 rakaat solat. Ataupun kita habis wuduk, kita solat sunat sebelum maghrib, contoh tadi azan, pun dah okey. Tapi apa salahnya kalau kita ada ruang waktu yang panjang dan kita lebih banyak melakukan amal lebih banyak pahalanya. Kita asing-asingkan. Habis wuduk 2 rakaat dulu, solat sunat wuduk. Soli sunnatal wudu rakaataini adaan lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis 2 rakaat bangun lagi. Kan? Solat sunat sebelum maghrib. Begitu. Kalau mampu lagi bagus. Kalau tak mampu sekurang-kurangnya apa-apa solat saja.
Solat tahiyatul masjid pun boleh, ataupun kita asing-asingkan. Habis tahiyatul masjid, kita buat solat sunat wudu pula. Masya Allah. Ini pun Nabi SAW bagi tahu, wajabat lahul jannah, diwajibkan untuk syurga bagi kita. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita semua hidup tak pernah pun solat sunat wudu ni tuan-tuan. Allahu akbar. Dan saya bila baca balik hadis ni, Allah teringat balik, baru nak buat balik. Samalah kita tuan-tuan. Padahal kita dah pernah dengar dah. Tapi dengan sebab adanya tazkirah ni, sama-sama kita ingat balik. Kita buat solat sunat wudu. Inilah amalan yang dilazimi oleh Bilal Rabah radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW mendengar geseran sandar beliau, mendengar suara kasut tapak kaki beliau di dalam syurga. Masya Allah. Kemudian contohlah, dia ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk solat. Betul tak? Kita ambil wudu, mungkin kita ambil wudu tu di waktu yang dimakruhkan solat. Waktu yang dimakruhkan solat itu ada dalam kitab Syarah Matan Zubat, disebutkan ada 4 waktu yang dimakruhkan solat. Bukanlah dosa, bukanlah haram, tapi makruh. Yang pertama, selepas solat subuh sehingga matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit sehingga sempurna dan meninggi dengan kadar 1 tombak. Samalah tu, maknanya lepas subuh lah sampai isyraq tu. Waktu yang dimakruhkan. Jadi kalau ada orang solat, bukanlah haram, bukanlah berdosa, dimakruhkan. Ketiga, selepas asar sampai terbenam matahari. Waktu yang dimakruhkan solat. Yang keempat, ketika matahari terbenam sehingga sempurnanya terbenam. Samalah tu. Kan maksudnya bahasa begitu. Balik. Tetapi dalam solat sunat wudu ini dibolehkan, tidak dimakruhkan. Maksudnya contohlah, kita ni lepas subuh kan, kita menunggu masuk waktu isyraq. Masya Allah, itu ganjaran besar tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang berkelapangan, yang tak ada kerja, yang dah pencen, yang dah bersara, yang tak ada buat apa-apa, kan, lepas subuh tak straight lapar, tunggu sampai masuk waktu isyraq tu, ataupun waktu duha tu, duduk mengaji, ataupun duduk berzikir, ataupun duduk dengar kuliah kat handphone ke, duduk menunggu masuk waktu isyraq tu. Mungkin dalam setengah jam ke 30 minit begitu. Setengah jam tu 30 minit lah ya. Dalam setengah jam ke 40 minit begitulah. Kan. Tuan-tuan duduk solat 2 rakaat, Nabi bagi tahu, Nabi SAW beritahu ganjarannya seolah-olah dapat pahala haji dan umrah yang makbul diterima Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Kita pergi umrah sekarang ni 9,000, 10,000. Nak dapat yang 6,000 tu dah mustahil. Kan. Saya tahun lepas dapat 6,000 lagi tuan-tuan. Tapi hotel dia kena naik teksi lah. Kan. Maknanya kita pergi umrah tu dengan kita membelanjakan duit, kesihatan kita kadang terganggu, kita tinggal anak bini kita ambil cuti kan. Duit kita banyak habis kan. Tapi tengok Nabi SAW bagi tahu, duduk tadi lepas subuh sampai masuk waktu isyraq tu dah dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. InsyaAllah sama-sama kita rebut tuan-tuan. Yang ada berkelapangan masa silakan. Yang tak ada berkelapangan masa tuan-tuan, kena lapangkan juga. Ataupun berusaha. Kita ni tuan-tuan, perkara yang kita suka, kita akan korbankan masa kita. Masalahnya perkara ni kadang tak berapa kita suka. Tu yang kita tak sanggup nak korbankan masa kita. Kalau ikut logik kita, siapa yang sanggup tuan-tuan nak bangun 3 pagi 3 malam? 3 pagi kadang semata-mata kerana apa? Kerana dia suka. Suka tu apa? Suka tengok bola. Contoh. Sanggup dia bangun. Kan? Tapi kalau kita suka akan kecintaan akhirat, kita nampak pahala tu, kita rasa kita ni perlukan rahmat Allah, perlukan pengampunan Allah, kita pun tuan-tuan akan berusaha ke arah tu. Baik. Jadi kita pergi tadi mengenai solat dalam 4 waktu tadi yang dimakruhkan untuk solat tadi. Kalau untuk solat sunat wudu dibolehkan, tidak dimakruhkan. An-nahyu wal karahatu fi hadhihi al-awqat innama huwa fi salatin laysa laha sabab, fa amma ma laha sabab fala karahah.
Imam An-Nawawi bagi tahu dalam kitab Raudatul Talibin. Maksudnya larangan dan kemakruhan pada waktu-waktu ini hanyalah pada solat yang tidak ada sebab. Adapun solat-solat yang mempunyai sebab, maka ia tidak dimakruhkan untuk dilaksanakan pada waktu ini. Kemudian dalam kenyataan yang lain, Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa contoh solat yang mempunyai sebab dengan kata beliau, tak apa, kita baca terjemahannya saja. Antara solat yang mempunyai sebab, maksudnya dalam waktu yang dimakruhkan tadi, boleh solat yang mempunyai sebab. Antaranya apa? Antara solat yang mempunyai sebab adalah solat-solat yang ditinggalkan, sama ada solat fardu atau solat sunat. Apabila kita menyatakan bahawa pendapat yang sahih adalah disunatkan mengqadha solat-solat nafilah yang ditinggalkan. Masya Allah. Kalau kita ni nak qadha solat fardu kita, boleh walaupun di waktu yang dimakruhkan. Ataupun nak qadha solat sunat kita pun boleh pada waktu yang dimakruhkan solat. Maka boleh bagi seseorang itu untuk melaksanakan qadha bagi solat-solat fardu dan juga solat sunat rawatib yang ditinggalkan pada waktu-waktu ini, yang dia telah menjadikan perkara tersebut, solat sunat rawatib itu, sebagai kelaziman. Syarat dia, orang tu dia memang melazimi solat tu. Contohnya apa? Dia ni melazimi solat sunat sebelum subuh. Sekali hari tu, kan, dah bertahun-tahun dia buat, ataupun dah sebulan dia buat, dah seminggu dia buat, melazimi tu maksudnya selalu sangat dia buat. Tiba-tiba hari tu tak sempat, dia bangun lewat sampai masjid, tengok imam dah takbiratul ihram. Boleh buat walaupun selepas subuh. Sebab subuh tu waktu yang dimakruhkan. Dalil yang menunjukkan itu, pernah satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menunaikan solat sesudah solat subuh sebanyak 2 rakaat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, solat subuh itu 2 rakaat saja. Maka lelaki itu berkata, sesungguhnya aku belum lagi melaksanakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Maka aku melakukannya sekarang, iaitu selepas solat subuh. Maka Rasulullah SAW pun diam. Hadis riwayat Abu Dawud. Justru diamnya Nabi SAW menjelaskan bahawa baginda tidak menghalang berlakunya solat sunat yang mempunyai sebab untuk dilakukan selepas daripada solat fardu subuh. Berkenaan isu solat sunat wuduk yang dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, Imam An-Nawawi menyebutkan berkenaan isu tersebut, kata beliau, walau tawaddu'a fi hadhil awqat falahu ayyusalliya raq'atay al-wudu sarraha bihi jamaah min ashabina. Sekiranya seseorang itu berwudu pada waktu-waktu yang dimakruhkan ini, maka boleh untuk dia menunaikan 2 rakaat solat waktu seperti yang telah disebutkan secara jelas. Maksudnya apa? Memang boleh walaupun solat itu waktu yang dimakruhkan. Apa dia? Solat yang kita lazimi. Contohnya hari tu Allah lupa pula nak solat duha. Lupa pula nak solat duha semalam. Kita teringat waktunya bila? Lepas asar. Allah lupa pula nak solat duha tadi. Kita dah istiqomah dah. Duha tu mungkin dah sebulan, 2 bulan ataupun dah banyak kali lah kita istiqomah, tapi terlupa nak buat. Jadi kita boleh buat selepas asar tadi. Sebagaimana tadi sahabat tadi dia buat solat sunat sebelum subuh pada selepas subuh. Nabi diam saja. Nabi tak jawab apa. Menunjukkan apa? Benda tu boleh. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita jaga solat sunat 2 rakaat selepas wudu. Ganjaran dia sangat besar. Nabi SAW bersabda, dalam kedua-dua solat itu, melainkan ia akan diwajibkan syurga baginya. Okey. Hadis mengenai Bilal tadi, kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda kepada Bilal selepas subuh, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku amalan yang paling engkau harapkan balasannya yang telah engkau amalkan sejak engkau memeluk Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak suara kakimu di dalam syurga. Beliau menjawab,
tidak ada sebarang amalan yang lebih aku harapkan balasannya, melainkan tidaklah aku berwuduk pada waktu malam ataupun siang, kecuali aku pasti akan bersolat dengan wuduk itu satu solat yang aku anggapkan ataupun aku wajibkan untuk diriku dengan solat itu. Maksudnya Sayyidina Bilal ni tiap kali wuduk siang malam dia mesti solat 2 rakaat dulu. Mudah-mudahan testimoni yang Bilal Rabah buat ini telah diperakui oleh Nabi SAW dan menjadilah motivasi untuk kita jaga solat sunat 2 rakaat sebelum wudu. Boleh tuan-tuan? Masya Allah, banyak tuan-tuan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Ni malam ni 2 hadis mengenai amalan yang mudah, pahalanya Masya Allah sangatlah besar. Tidak lain tidak bukan tuan-tuan, kita mengharapkan keampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda mengenai syurga. Syurga ini tuan-tuan adalah sebaik-baik tempat kembali kita. Manusia ni tuan-tuan, kalaulah dia itu ahli syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan dia buat amalan-amalan ahli syurga. Jadi kita tengok dalam diri kita, terutama saya lah yang bercakap ni, saya mengingatkan diri kita. Kita ni buat amal solat ni seronok ke tak seronok? Kita ni mengaji Al-Quran seronok ke tak seronok? Kita ni berzikir seronok ke tak seronok? Ke terpaksa? Tapi tuan-tuan, dalam buat amal ni, dia memang mula-mula dia rasa susah. Mula-mula dia rasa malas. Mula-mula dia rasa penat. Tapi lama-lama tuan-tuan percayalah, dia seronok. Tuan-tuan dulu mula-mula nak datang masjid macam mana? Ingat tak? Bila start tuan-tuan datang masjid ni? Mesti ada lompong-lompong, aduh malasnya lah, aduh jauhnya lah. Tapi cuba sekarang ni tuan-tuan yang dah biasa pergi solat maghrib ni, tiba-tiba kita pergi bersafar. Lepas tu kita kena solat dalam hotel pula. Mesti kita terasa, aduh tak dapat solat kat masjid. Kan kadang-kadang kita mesti terfikir begitu. Dia amal solat ni tuan-tuan, dia mula-mula kita buat dia rasa berat. Bila kita dah lama kita buat, baru rasa kemanisan. Bila rasa kemanisan itulah tuan-tuan, itu berita gembira bagi kita insya-Allah. Macam kita makan kuih buah Melaka tu kan. Kuih buah Melaka tu kalau tuan-tuan makan begitu saja masuk mulut, dia rasa apa? Jangan gigit dulu. Masuk saja dia rasa apa? Dia rasa macam masin-masin. Kuih apa ni? Kita pun lupa bila pertama kali kita makan kan. Saja kita ingatkan balik. Bila kita masuk tu rasa masin. Sebab ampas kelapa, masin apa rasa. Tapi cuba kita dah start, kita gigit. Bila kita gigit dia, dalam mulut kita tu pecah. Tu kan. Lepas tu kita tergigit pula dia punya buah Melaka tu. Sedap, manis macam tu juga. Tapi kadang-kadang buah Melaka sekarang tuan-tuan, gula pun tak ada dah dalamnya. Sedih kadang. Siapa pernah kena? Siapa yang kena tu sakitnya hati, Masya Allah. Kan? Beli mahal-mahal, tak ada pula isinya. Kadang-kadang kita mulalah kan. Tapi nak ceritanya amal soleh tu begitulah tuan-tuan. Dia mula-mula dia rasa masin-masin, tak sedap. Tapi bila kita dah selalu amalkan tuan-tuan, dia mudah untuk diri kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat syurga yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam lubuk jantung manusia, sebagai satu simpanan untuk kalian. Biarkanlah, maksudnya jangan kita fikirkan tentang syurga. Kenapa kalau kita fikirkan tentang syurga, bukan itu syurga. Syurga lebih hebat daripada itu. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita pulun ataupun kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmatnya, dan insya-Allah destinasi kita yang terakhir adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita masuk syurga itu tuan-tuan ataupun neraka, kita ada azab kubur dulu. Alam kubur masuk waktu. Insya-Allah saya sampai azan saja. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang sekiranya ada diberi
kita ada rezeki berjumpa lagi, saya akan cerita tentang kubur pula insya-Allah. Mudah-mudahan segala yang baik dan yang buruk semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampun dan maaf kepada tuan-tuan, dan ambillah kebaikan, jauhkanlah keburukan. Sama-sama kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, kau terimalah segala amalan kami, wa shifaan min kulli da, kau berilah kami penyembuh daripada segala penyakit yang zahir dan batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.